Selama sejahtera, kami pelajar tingkatan 4 dari SMK Tun Perak 4 Aurum. Nama saya Chia Chiu Sia. Nama saya Kong Kamun. Nama saya Chong Kai Ni. Nama saya Tan Ming Eun. Kami dari 4 Aurum. Kami akan bentangkan, kaji dan bandingkan pelbagai jenis satelit dan kegunaannya dalam pelbagai bidang. Apakah ialah satelit? Satelit merupakan suatu objek di angkasa yang berputar mengelilingi suatu objek lain yang lebih besar dan kekal berada dalam graviti objek tersebut. Sebagai contohnya, bulan adalah satelit kepada planet bumi kita, manakala bumi pula merupakan satelit kepada matahari. Apakah binaan dan rekaan struktur satelit? Salah satu binaan dan rekaan struktur satelit ialah Kelwa. Kelwa ialah bahan yang sangat ringan dan kuat menjadikannya sempurna untuk perjalanan angkasa. Kelwa juga sangat tahan terhadap perubahan suhu untuk struktur yang mengorbit yang bergerak langsung matahari ketika mengorbit bumi. Ketangguhan dan ketahanan Kelwa juga menjadikannya ideal untuk melindungi satelit buatan dari serpihan orbit berbahaya. Seterusnya, aluminium ialah satu daripada binaan dan rekaan struktur satelit. Berat aluminium adalah ringan. Ia digabungkan menjadi alloy dengan logam lain ke dalamnya menjadi lebih kuat. Aluminium digunakan untuk penutup pada tingkap stesen angkasa antarabangsa untuk melindungi tingkap dari terkena. Bukan itu sahaja, komposit karbon-karbon bertertulang, iaitu RCC, juga ialah rekaan struktur satelit. RCC mengeluarkan haba yang langsung diterapkan padanya serta panas tidak langsung. Selain itu, binaan dan rekaan struktur satelit terdapat kain silika. Kain silika dapat memenuhi jurang pada pesawat ulang-alik yang dibuat oleh bahagian-bahagian yang bergerak. Contoh, kerucut hidung RCC yang menggunakan non-film silikat untuk menutup retakan yang dibuat semasa proses pelapisan. Oh, saya tahu. Lagi satu ialah beryllium. Beryllium merupakan logam yang ringan dan kuat. Ia digunakan dalam struktur kapal angkasa, terutamanya apabila haba perlu dihilangkan, seperti penguat kuasa frekuensi radio. Ia tidak banyak digunakan dalam pembinaan biasa kerana kos dan ketoksikan yang tinggi. Gambar ini merujuk ke struktur berlabel bagi satelit. Kalian boleh melihat satelit ini dan nama-nama yang berlabel dalam satelit.
Gambar ini juga merujuk ke struktur satelit yang berlabel. Kalian juga boleh melihat nama-nama yang berlabel dalam satelit. Kalian tahu berapakah jenis satelit di angkasa? Terdapat dua jenis satelit, iaitu satelit semula jadi dan satelit buatan. Satelit semula jadi. Satelit semula jadi boleh dianggap sebagai planet, komet dan asteroid yang berputar di sekeliling bintang seperti 8 planet sistem Suria Bumi, planet kecil, komet dan asteroid yang mengorbit matahari dengan kekal di orbit daya tarikan antara satelit dan objek lain. Satelit buatan. Satelit buatan adalah mesin penciptaan manusia yang dilancarkan ke angkasa atau orbit bumi untuk pengumpulan data, komunikasi dan tujuan lain. Apakah persamaan satelit semula jadi dan buatan? Persamaan antara satelit semula jadi dengan satelit buatan manusia ialah kedua-duanya mengorbit bumi. Ini ialah contoh gambar bagi satelit buatan manusia yang mengorbit bumi. Berapakah jenis satelit buatan di angkasa? Terdapat 7 jenis satelit buatan: satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit navigasi, satelit astronomi. Satelit miniatur, satelit militer, satelit penelitian. Apakah perbezaan antara satelit buatan manusia? Salah satu satelit buatan ialah satelit cuaca. Satelit cuaca. Satelit cuaca juga disebut sebagai satelit meteorologi. Satelit ini dilengkapi dengan radiometer sebagai pemantau titik panas. Informasi yang tersimpan di satelit cuaca menjadi acuan bagi badan meteorologi untuk memantau cuaca. Bertujuan untuk mengetahui kondisi cuaca dan iklim di bumi serta menginformasikan masa awal. Contoh TIROS 1. Selain itu, satelit komunikasi juga salah satu satelit buatan. Satelit komunikasi berfungsi sebagai pemancar signal komunikasi seperti radio, televisyen, internet serta signal jarak jauh lainnya. Signal dari satelit komunikasi dipancarkan ke bumi melalui pemancar lalu disalurkan melalui kabel optik. Contoh, Radarsat dari Malaysia dan satelit Palapa dari Indonesia. Bukan itu sahaja, satelit navigasi. Satelit navigasi. Apakah tujuan satelit navigasi? Yang pertama, satelit navigasi berfungsi untuk mengetahui lokasi dan letak geografi sebuah objek di bumi. Selain itu, satelit navigasi penting dalam keperluan penerbangan, pelayaran, dan navigasi lainnya. Seterusnya, satelit navigasi berfungsi untuk mengirimkan data posisi dan sinyal waktu dari satelit ke arah penerima di permukaan. Salah satu satelit navigasi ialah GPS yang berfungsi untuk menerima sinyal dan lokasi sebuah objek. Tambahan pula ialah satelit astronomi.
astronomi. Penggunaan satelit astronomi adalah untuk memantau jarak antara galaksi, bintang, satelit alam dan benda di antariksa lainnya. Salah satu contoh satelit astronomi adalah satelit Hubble yang digunakan untuk memotret Red Rose Nebula. Di samping itu, ialah satelit miniatur. Satelit miniatur. Satelit miniatur merupakan satelit yang ringan dan kecil, dapat mengurangkan biaya. Klasifikasi satelit miniatur: satelit kecil, mikrosatelit, nanosatelit, picosatelit, femtosatelit. Seterusnya ialah satelit militeri. Satelit militeri berperanan sebagai menjaga keamanan negara, membantu mengawasi dan mendeteksi secara dini setiap pergerakan mencurigakan dari setiap negara yang diintipnya. Contoh, Corona milik Amerika Syarikat dilancarkan pada Jun 1959 hingga Mei 1972. Canyon milik Amerika Syarikat dilancarkan pada 6 Ogos 1968. Orion milik Amerika Syarikat dilancarkan tanggal 14 Mei 1995. Magnum milik Amerika Syarikat dilancarkan tanggal 24 Januari 1985. Sputnik milik Rusia yang merupakan satelit buatan pertama yang dilancarkan pada 4 Oktober 1957. Oh, tadi saya lupa mengetahui bahawa satelit penelitian juga ialah satelit buatan manusia. Satelit penelitian. Satelit penelitian digunakan untuk kegiatan penelitian. Sebagai contohnya, satelit SOHO yang dipakai untuk meneliti matahari. Kalau suka video kami, tolong like dan share. Sekian, terima kasih.